Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ini adalah video lecture bagi subjek EPO 359 chapter 3 iaitu rectifiers, AC to DC converter. Okay, so dia punya learning objective, you can read by yourself. Okay, now we go straight to introduction. Okay, so the definition of rectifier is about converting AC ataupun alternating current, okay, from main or other AC source to DC power, direct current. Okay, so rectifiers can be classified as an uncontrolled and controlled rectifier, and the controlled rectifier can be further divided into semi-controlled and fully controlled rectifiers. Okay, uncontrolled rectifier circuit are built with diodes, and fully controlled rectifier circuit are normally built with thyristor ataupun SCR. Both diode and SCR are used in semi-controlled rectifier circuit. Okay, so untuk dia punya summary ataupun pecahan berkenaan dengan chapter 3 ataupun rectifier ni, saya diletakkan dekat bahagian supplementary notes. Okay, yang mana saya dah letak dekat dalam master link. So boleh buka supplementary note chapter 3. Okay, so kat sini penting untuk tengok this is apa yang saya dah decide lah untuk chapter ni. Okay, so chapter ni yang saya tulis tangan sendiri, okay, based on nota slide tersebut lah. Okay, yang pertama, okay, kalau nak make sure faham ke tak chapter 3 ni, awak kena fulfill 4 benda ni. Okay, jadi yang pertama ialah to know various rectifier circuit. Okay, but depend on syllabus lah. Okay, so for your syllabus, dia hanya cover converter yang single phase sahaja. Okay, dalam nota awak dia ada nota 3 phase, tapi awak tak cover yang tu, yang tu syllabus lama. Okay, syllabus awak cover yang single phase sahaja. Okay, untuk tahu jenis apa yang ada, okay, jenis rectifier apa yang ada, dan juga untuk understand its operation. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua, to know how to draw circuit. Okay, kena tahu lukis circuit dia sebab dia ada banyak circuit. Okay, kemudian kena tahu juga untuk lukis input and output waveform for each rectifier. Okay, so dia ada banyak circuit bermakna dia ada banyak waveform. Jadi waveform tu pun awak kena tahu lukis. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, to know how to integrate and calculate average output voltage, RMS output voltage from the output waveform. Okay, jadi dalam chapter 3 ni sebenarnya ada banyak formula yang awak kena guna, tapi formula-formula yang lain tu dia fix, dia tetap. Okay, tak kira lah circuit rectifier jenis apa pun, formula dia adalah formula yang sama, kecuali dua benda, which is average output voltage and also RMS output voltage. Okay, ingat saya beritahu ni. Okay, memang dalam chapter rectifier ni dia ada banyak circuit. Okay, dia ada banyak parameter yang akan minta kira, tapi hanya dua parameter saja yang formula dia kena derive ataupun formula dia kena dikeluarkan daripada bentuk waveform. Okay, formula-formula yang lain adalah formula yang standard, sama untuk semua circuit. Okay, yang keempat, to know the formulation and calculation for rectifier performance parameter. Okay, so daripada soalan rectifier nanti mungkin dia akan minta kira average output voltage, dia minta kira RMS output voltage, okay, dia minta kira efficiency dan sebagainya. Okay, so formula-formula tu awak kena tahu dan kena ingat. Okay, so berdasarkan awak punya syllabus kat dalam nota slide tadi, okay, so saya dah buat dia punya mind map ataupun dia punya pecahan dia. Okay, so rectifier terbahagi kepada 3 kumpulan besar yang utama, iaitu uncontrolled, control dan juga semi control rectifier. Okay,
So daripada gambar rajah nanti, kalau kata soalan tu dia bagi gambar rajah saja, dia tak mention jenis apa, so kita boleh kenal pasti jenis rectifier tersebut dengan tengok komponen yang dia pakai. Okay. So kalau kita tengok simbol dia ialah simbol diode, bermakna rectifier tersebut adalah jenis uncontrolled. Okay. Kalau kita tengok dia pakai SCR ataupun thyristor, bermakna rectifier tersebut adalah jenis control. Okay. Dan kalau dalam circuit tu dia ada campur thyristor dan juga diode, bermakna dia adalah jenis semi control. Okay. Itu cara kita nak tahu dia. Sebab kadang-kadang soalan ni dia trik, dia kata find the parameter bla 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 for the circuit below. Okay. Tapi dia tak beritahu pun circuit tu uncontrol ke, control ke ataupun semi control. So macam mana kita nak kenal? Based on dia punya komponen yang digunakan. Okay. The next is kita pergi kepada jenis output waveform. Okay, kalau ni adalah jenis rectifier, this is the type of rectifier, and then this is the type of output waveform. Okay, so type of output waveform dia ada dua, which is half wave and also full wave. Okay, for now awak just kena tahu saja pecahan dia. Nanti kita akan tengok macam mana yang dikatakan half wave dan macam mana yang dikatakan full wave. Okay, and then the next part is dia punya load dia. Okay, dia bersambung dengan apa? Okay, ada yang pakai resistor saja, ada yang pakai resistor dan juga series resistor dan juga inductor. Okay, ada yang bersambung dengan bateri, ada yang bersambung dengan kapasitor. Okay, dan ada yang bersambung dengan diode yang kita panggil dia freewheeling diode. Okay, FWD ni adalah freewheeling diode. Okay, so yang saya buat kat sini adalah berdasarkan awak punya nota lah. Okay, so maksudnya kalau kita cover nota bahagian uncontrolled rectifier half wave, okay, maknanya dalam tajuk half wave uncontrolled rectifier ni dia ada menunjukkan bersambung dengan R-load, series resistor, inductor, okay, ada battery charger dan sebagainya. Okay, so ni adalah pecahan berdasarkan nota awak saja, nota slide ni. Okay, kalau kata yang sebenarnya dia ada banyak lagi pecahan, tapi kita hanya refer kepada awak punya syllabus. Okay, dan kalau kata awak sambung degree dalam measuring power nanti, so dia akan di-expandkan lagi ke bahagian 3 phase. Okay, ini semua merujuk pada single phase. Okay, jadi dekat dalam saya punya mind map ni saya ada labelkan nombor daripada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, merujuk kepada dia punya notification ataupun tanda untuk waveform. Okay, so as a previous video saya ada bagi contoh macam mana awak nak buat integration untuk waveform yang berbeza. Jadi dekat dalam supplementary notes chapter 3 ni saya ada tunjukkan full derivation untuk waveform yang saya dah label ni lah, daripada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so saya derive dua parameter, which is average output voltage and also RMS output voltage. Okay, so untuk make sure awak betul-betul mahir, okay, awak boleh refer nota ni, supplementary chapter 3 ni. Okay, dan awak boleh cuba buat semula dia punya derivation tu. Okay, at the beginning awak nak refer tak apa nota ni, okay, boleh refer. Okay, but untuk test awak betul faham ke tak, betul mahir ke tak integration, so lepas refer dah tahu step dia, cuba buat sendiri. Okay, just look at the waveform, tengok je bentuk waveform tu, and then cuba derive sendiri. Okay, dan compare awak punya jawapan ataupun awak punya derivation tu dengan yang saya bagi dalam nota ni. Okay, so kalau kata sama, which mean that awak dah faham lah. Okay, so kalau awak nak cuba nak buat sendiri tu, saya ada letakkan dia punya difficulty level kat sini, maksudnya daripada waveform yang mudah sampailah waveform yang paling susah. Okay, so boleh mulakan dengan derive waveform 1, and then kalau dah dapat pergi ke waveform 2. Okay, sampailah ikut turutan ni 1, 2, 5, 6, 8, 7, 4, 9, 10 dan 3. Okay, yang paling sukar ialah waveform 3.
Bukan sukar macam mana sebab dia benda tu panjang. Okay. Okay, dalam supplementary note ni saya juga ada tunjukkan cara-cara nak integrate. Okay, yang mana saya gunakan kaedah labeling A, B dan C. Okay, so untuk semester ni saya tak nak guna kaedah ni sebab ini adalah kaedah shortcut bagi siapa yang tak faham mathematical derivation. Okay, so biasanya saya ajar yang ni kalau untuk repeaters lah. Okay, saya dah ajar dia dalam kelas biasa tapi mungkin dia tak faham juga, so mungkin terpaksa guna yang ni. Tapi nak guna kaedah ni dia ada risiko dia. Kalau awak tersalah pilih parameter tu bermakna derivation awak akan salah dan pengiraan awak akan salah. So refer kepada video yang saya ajar awak buat integration. Okay, fahamkan konsep yang betul-betul, gunakan cara tu. Okay, jangan guna cara yang ni. Okay, this is my version but this version is only for who actually already understand the mathematical punya expression ataupun mathematical punya operation. Okay, kalau nak shortcut nak guna yang ni jangan. Okay. Okay, and then kat sini saya ada tunjuk sekali lagi identity yang kita akan gunakan dalam EPO 358 ataupun dalam chapter ni. Kita guna 3 identity saja. Okay, sin squared omega t, sin A plus minus B dan juga cos A plus minus B. Okay, yang saya tunjuk dalam video sebelum ni. Okay, dan saya ada tunjuk derivation untuk daripada waveform 1 sampailah waveform 10. Okay, so video ni saya akan stop kat sini sebab saya nak terangkan summary sahaja dalam chapter 3 ni dia ada apa. Okay, so saya dah tunjuk dah tadi. Okay, so the next video kita akan pergi kepada pecahan-pecahan circuit yang ni assessing ni. Okay, so thank you.